Ini linter yang kita buat dekat rumah banglo. Linter yang kita buat dekat atas lah. Okey, macam ni. Okey, kita pasang je kayu linter konkrit tu untuk tahan daripada jatuh. Kita punya bawah tu, kita punya kotak linter tu kita kena paku papan pun boleh, kayu 1-2 pun boleh. Paku dulu dekat batu bata tu supaya dia boleh menahan papan kotak linter tu. So anda tengok tu, ada papan bawah tu, tahan dia dulu. Sama dengan tepi sini ada kayu 1-2 tu, paku tahan dia. Lepas tu baru kita letak kotak linter kat atas. Lepas tu kita pakulah kotak linter. Biasa yang ni boleh guna papan dia. Kalau bahasa tempat kerja ni ada panggil papan sayur, ada panggil papan lah, papan. Ada orang panggil papan sayur. Papan biasa-biasa tu. So kita paku kotak, lepas tu kita konkrit. Bila dah siap dia jadi macam ni. Dia pun cantik jugalah. Yang ni cantik, lagi cantik daripada kita pasang dekat bawah. Kita konkrit dekat bawah, lepas tu kita naik dekat atas. Dua-dua pun boleh guna pakai, tak ada masalah. Cuma yang ni nak kena orang yang pandai sikit lah buat, takut sengit. Nanti label salah, sengit jadi tinggi sebelah. Ada juga macam tu. Kalau kita bawa konkrit dekat bawah tu memang dah cantik lah, ada label dah. Yang ni kita tak perasan, tiba-tiba kita buka je, alamak sengit sebelah. Okey, untuk contoh kita dah tutup semua papan tu, papan kotak linter tu. Tiba-tiba dekat tepi bawah tu ada lagi sikit-sikit lubang-lubang. So kita guna kertas konkrit tu, kertas simen konkrit tu. Okey, lepas tu kita sumbat dekat bawah tu supaya konkrit kita tak jatuh. Kalau ada sikit-sikit lubang tu, lepas tu dah buka linter tu, buanglah, kasih bersih balik, buang kertas tu. Okey, anda dapat lihat tu. Itu papan sampai ke sana, linter yang sampai ke sana. Di atas pintu tu kita terus buat linter panjang. Okey, ini kotak linter yang kita belum ikat batu kat atas lah. Dia kotak macam ni. Ni ada. So kalau yang mana ada lubang-lubang kat tepi tu, kita tutup pakai nak kata guni tak guni lah, kertas simen tu. Ni kertas simen ni. Kita beli simen tu, dia ada cover dia. Kalau kita beli barang lain tu guni, dia simen ni dia bukan guni, dia macam kertas je. So kita guna kertas tu untuk kita sumbat dekat lubang-lubang yang ada kat tepi tu. Tidak, konkrit kita akan bocor nanti, turun nanti. Okey, nanti dapat lihat tu dekat kepala ni, dekat ni, dekat batu-bata tu anda kena paku papan ke kayu 1-2 ke untuk tahan dia, untuk tahan kotak atas tu. Ni sama juga ada. Kalau tidak, dia jatuh nanti. Okey, anda paku dulu papan dekat sini sebagai support dia, sebagai sokongan. Lepas tu letak atas dia.
yang ini. Kotak yang di bawah ni. Kotak yang di bawah ni tak boleh letak atas batu. Nanti tak boleh buka. So kena letak atas papan ni je. Di dalam tu ada besi. Di dalam liter kita letak besi lah. Besi Y12. 2 batang pun boleh. Kita tak letak beam. Tak, bukan letak beam. Kita letak Y12. Ada 2 batang. Kalau pendek, kalau panjang macam ni 3 batang di dalam tu. Lepas tu nanti kalau kita nak ikat batu, nanti kita tongkat lah. Anda mesti buat tu, support tu. Kalau panjang, kena buat kayu T untuk support tengah-tengah tu. Ini linter yang kita buat di, bukan kita konkrit di bawah, lepas tu angkat naik letak di atas. Tak, kita buat linter ni di atas terus. Tapi kerja dia sedikit rumit lah. Nak buat kotak, nak buat kayu T, lepas tu nak ambil label betul-betul. Jangan lari. Kita tak mahu nanti kalau panjang macam ni, contoh tingkap 3 daun, agak panjang 6 kaki dia punya tu. Tengok bila kita dah konkrit, tiba-tiba di tengah tu turun. Jadi turun macam ni. Itu bila kita buka, lari tak boleh masuk frame tingkap nanti. Kalau dia jadi gemuk di bawah tu, dia jadi turun. Jadi T tu, kayu T support tengah-tengah ni nak kena ada. Kayu T ni support tengah-tengah ni nak kena ada. Ini label nak kena betul-betul. Ambil label. Jadi agak sedikit rumit lah nak berbanding dengan kita buat linter di bawah. Cuma kita buat linter di bawah, nak angkat tu berat lah. Agak berat. Tapi ada cara dia angkat dia supaya tak berat. Cara dia anda sandarkan dulu linter tu. Sandar biar dia sengit. Lepas tu satu orang naik atas, satu orang tolak daripada bawah. Senang je naik. Boleh naik linter. Okay, ini linter yang kita buat daripada atas. So di atas tu ada anda nampak kayu kecil-kecil tu, sama juga macam beam. Kita kena pegang dia. Kita kena buat kemasan, paku juga. Paku kiri dan paku kanan. Tu kayu 1, 2 tu, kecil-kecil tu. Konsep dia lebih kurang sama dengan beam je. Cuma dia di atas tingkap, kita panggil dia linter. Okay. Ini dah konkrit tu, nampak air konkrit tu dah keluar. Ini pun dah konkrit. Dia lebih kurang beam lah, lebih kecil je. Cuma besi dia tak ada link. Tapi dia boleh kuat, tak ada masalah. Bila besi berada di dalam konkrit, bila konkrit tu betul-betul keras, memang dia kuat. Dan jarak dia pun tak panjang. Okay, itu kongsian pasal linter. Okay lah. Untuk kayu ni, kalau rasa kayu tu pendek, anda lapik lah. Dengan bata-bata pun boleh. Ini lapik ni bukan suka-suka lapik tau. Anda kena ambil label dulu, lapik. Itu sebab nampak bata-bata tu besar. Lepas tu ujung tu bata-bata tu kecil. Itu sebab bata-bata ni adalah untuk kita timbang label tu. Untuk kita adjust label tu. Dia naik je. Okay. Kat atas tu T. Kita timbang label tu. Jangan tak ada label. Nanti dia gemuk ke, dia kurus ke kat atas tu, lari nanti. Tak boleh masuk frame tingkap. Okay. Hari-hari hujan kat rumah banglo kita, air penuh, batu-bata semua basah. Sedikit lagi ada kerja-kerja ikat batu. Ni untuk satu tingkap. Tu linter dia macam tu. Dah boleh nampak tu linter dia.
Ni pun sama, ni dah siap. Ada linter. Ini pandangan daripada dalam lah rumah ni nanti. Ruang tamu. Ada 3 tingkap tu. Dah siap lah. Okay, kita masuk ruang dapur. Ruang dapur ada sikit lagi. Okay, ruang dapur depan sana ada tingkap 2. Di sini ada tingkap 2. Dekat kosong tu itu ada cermin nanti. Cermin, ni pintu keluar daripada dapur. Dekat sini ada sikit ruang untuk letak mesin basuh, apa-apalah table. Kita akan buat tabletop sikit kat sini. Ini bilik nombor 4. Okey, itu linter dia kat sana. Kita dah buka dah tu linter tu. Okey, kat sini kita boleh nampak ni, kebetulan ada papan saya maksudkan tu adalah tu, papan bawah tu. Kotak dia betul macam tu. Okey. Atas tu simen. Tu konkrit lah tu. Bawah tu ada papan. Papan ni lah yang nak kena jaga dia punya label tu. Kena tongkat, kena letak apa? Letak papan support tepi supaya papan tu dia sampai situ je. Sampai situ je. Dia tak letak duduk atas batu, dia duduk atas support yang kita buat tu. Bila dah buka papan tepi tu, kita nampak tu. Ni papan support dia. Papan support ni yang kena jaga ni. Jangan dia turun tengah-tengah, turun ujung. Nanti kalau dia turun tengah-tengah atau dia turun ujung tu, dia akan jadi sengit. Nanti tak boleh masuk kita punya frame tingkap. Okay. Ini support-support ni kita guna kayu-kayu yang ada je lah. Tak perlu buat baru pun. Mana-mana kayu lebih kita letak support. Janji dia rata. Okay. Ni yang nampak jelas tu. Ada papan dulu. Papan support daripada bawah. Lepas tu kita tampal daripada tepi, luar dan dalam. Baru kita konkrit linter tu. Ini linter yang kita buat kita panggil di atas mana kita buat di tempat tu, di tempat kita nak pasang linter. Bukan kita konkrit di bawah lepas tu kita naik pasang di atas. Tak, ini linter kita konkrit di atas. Kalau tukang kita pandai memang cantik. Kalau tukang kita tak berapa pandai, masalah sikit dekat linter ni. Linter ni masalah dia kalau sengit semua kena hack lah sebab dia konkrit. Dia tak boleh nak ketuk sikit-sikit, tak boleh, kena hack lah, kena hacking. Tak cantik lah jadi je. Tapi kalau tukang kita pandai, expert, dia dah buat papan papan support tu cantik-cantik, akak label cantik, memang cantik lah. Linter tu memang cantik, buka je memang cantik. Frame datang pun ngam-ngam je masuk, tak ada masalah. Ini anda semua yang mana nak belajar buat rumah tu, yang ni ambil masa lah sikit untuk buat tu. Jangan buat kelang kabut, nanti tak boleh masuk frame, habis lah. Jadi kerja 2 kali, mungkin 3 kali. Sebab frame tu datang dah tak boleh ubah dah dia. Dia datang tu memang exactly size. Dia datang tu memang tepat-tepat je frame tingkap tu. Kalau kita pasal salah linter, dia suruh hack linter lah. Dia suruh ketuk linter, baru dia pasang frame. Dia takkan pasang frame kalau tak boleh masuk. Okey, itu perkongsian saya tentang linter yang kita pasang di atas lah. Dan anda dapat lihat lah. Ini cantik, kita punya tukang ni expert. So tak ada masalah, cantik je linter semua. Dekat sini
tuan rumah nak sedikit tinggi dia punya tingkap, sebab dia nak ada tingkap tu di atas boleh masuk angin. Kalau bahasa tapaknya sisik angin, tapi bukan sisik angin yang macam dulu tu. Zaman dulu yang macam bertingkat-tingkat tu tak. Zaman sekarang dekat atas tingkap tu boleh buka je, tingkap tu boleh buka, nanti angin boleh masuk. So sisik angin tu tinggi dia sekaki, so daripada pintu tu naik sekaki lah. Dalam pembinaan rumah ni, bila dah nak siap, bila dah pergi kepada kedudukan tingkap, kita kena ikut tuan rumah lah. Tuan rumah nak pattern yang macam mana, kita suggest dia yang macam ni. Cuma dia akan minta lah, yang kalau tingkap tu nak buka daun satu, nak buka daun kiri, buka daun kanan, atas nak suruh boleh buka, boleh masuk angin. Tak nak pasang aircon, boleh malam-malam tak nak buka tingkap, boleh buka yang atas tu je, boleh masuk angin. Ventilation lah, untuk ventilation itu kita akan ikut tuan rumah lah. Tuan rumah nak macam mana. Ini ruang tamu kedua. Ini ruang tamu satu. Okay, mungkin sehari dua lagi, kalau tak hujan, insyaAllah ikat batu semua dah siap untuk rumah banglo kita. So kita akan mula pasang bing di atas. Pasang bing semua. Lepas pasang bing, kita dah mula pasang raka lah. Raka bumbung. Pasang raka bumbung. Semua tu nanti insyaAllah saya akan kongsi dengan anda-anda semua. Untuk video ni saya rasa kita perkongsian linta lah. Ni kita cantik. Kalau tukang kita pandai, memang cantik. Okey, kenapa ada lubang-lubang di atas tu? Itu anda tengok tu. Okey, itu adalah kayu-kayu yang menahan linta. So semasa kita ikat batu, kita tak boleh buang lagi kayu tu. Selepas ikat batu baru kita buang. Tu nampak kita punya workers dah buang. Bila kita buang je kayu tu, kotak dia akan terbuka. Jangan buka kotak. Bila kita buka je kayu kemasan kat atas tu, kotak ni boleh terbuka. Kotak tepi. Okay, saya minta workers buka satu. Tapi kita nak buka ni, kalau boleh kita ikat batu dulu pun boleh, atau kita buka tepi je, jangan buka yang bawah tu. Yang bawah tu tahan dulu. Biar batu betul-betul keras, jadi tak adalah tekanan dia banyak turun ke atas tu. Okey, anda nampak lihat tu, kita buka kotak dia. Nak suruh buka di tu kan saja. Apa? Dekat saja. Okey, itu anda dapat lihat tu, kotak tu dah buka. Okey. Kalau nak kena nyoba, tengah on agak. Takan. Okey. Jadi nanti anda tu tanya-tanya kenapa ada lubang-lubang tu. Lubang-lubang tu adalah lubang kayu 1-2 kemasan yang kita paku di atas kotak liter tu, di atas papan tu. So ada nampak sedikit lubang-lubang. Lubang tu tak masalah, kita tampal pakai simen je.
Tu kita punya fokus dah. Letak satu batu kecil, batu pendek. Ditampal. Yang 18 ringgit. Dah campur itu. Tak payah. Buat ni kena kemarin. Apa ini? Senin 10 beg ini biasa. Agam 2 beg. Okey, kita tampal. Yang agak besar tu kita pakai batu lah. Batu-batu separuh. Kita tampal dia masuk. Okay, itu cara tampal batu. Kalau lubang tu besar, letak je batu-batu. Okay, kita tampal dah. Lubang-lubang tu kita dah tampal. Okay, macam tu. So sebelah sini nanti kita akan tampal. Kalau anda tertanya-tanya kenapa ada nampak lubang putih-putih tu, lubang yang kita paku kayu 1 2 tu lah. Okay, itu cara dia. Kita nak tampal linter, nak buka kotak linter, nak buat linter. Maksud dekat sini pun ada tu support dia. So support dia jangan buka dulu. Biar batu yang kita ikat tu di atas tu dah keras dulu. Sehari 2 baru buka support dia tu.